Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, saya Puan Mardia, guru sains anda. So, hari ini kita akan belajar bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okay, jadi untuk bab 6 ini secara keseluruhannya dia akan fokus kepada 3 perkara lah, iaitu sokongan, pergerakan, pertumbuhan bagi manusia, haiwan dan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ini kita akan fokus pada standard kandungan yang pertama, iaitu 6.1, sokongan, pertumbuhan dan pergerakan bagi haiwan. Standard pembelajaran pada hari ini yang pertamanya, pelajar boleh menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Yang keduanya, pelajar boleh menghubung kaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Dan yang ketiganya, pelajar boleh menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, jadi merujuk kepada standard pembelajaran ini, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, cikgu harap setelah anda menonton video ini, anda boleh nyatakan sekurang-kurangnya satu contoh bagi jenis sokongan haiwan. Dia ada 3 jenis sokongan haiwan, at least anda boleh nyatakan satu contoh. Okey, keduanya, anda dapat menghubungkan kaitan antara saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, yang ketiganya, saya harap anda dapat menyatakan fungsi rangka dalam bagi haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan juga haiwan vertebrata ataupun burung. Okey, jadi saya harap anda dapat mencapai ketiga-tiga objektif ini dan setelah anda menonton video ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cuba anda jawab teka-teki cikgu kat sebelah ni. Apakah binatang yang tulangnya satu? Cuba fikirkan. Okey, nantikan jawapannya di akhir pelajaran kita nanti. Jenis sokongan pada haiwan, kita dapat 3 jenis sokongan pada haiwan. Yang pertamanya ialah rangka dalam, keduanya ialah rangka luar dan ketiganya ialah rangka hidrostatik. So kita pergi tengok apa itu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okey, rangka dalam. Okey, rangka dalam ini adalah sokongan khas bagi haiwan vertebrata, iaitu haiwan bertulang belakang. Okey, ini termasuklah manusia lah. Okay, kalau anda tengok pada gambar yang cikgu berikan dekat sini, di sini ada beberapa ekor haiwan yang bertulang belakang kan. Contohnya zirafah, gajah, monyet. Ini semua haiwan bertulang belakang ya. So haiwan-haiwan yang bertulang belakang ini dia terdiri daripada rangka dalam. Kita panggil dia rangka dalam. Kenapa rangka dalam? Sebab rangka dia berada di bahagian dalam badan dia lah. Okay, so rangka dalam ini terdiri daripada tulang ataupun tulang rawan. Tulang rawan ni tulang lembut ya. Contohnya tulang yang berada dalam telinga, iaitu ossicle tu, itu adalah tulang rawan. Okey, rangka dalam ini berfungsi untuk menyokong berat badan. Okey, selain daripada itu, ia juga berfungsi untuk melindungi organ dalaman. Contohnya kalau anda tengok sangkar rusuk kita, okay, dia berfungsi untuk melindungi organ apa? Ya, dia melindungi peparu kita kan. Jadi dia berfungsi untuk melindungi organ dalaman. Okay, selain daripada itu, dia juga berfungsi untuk mengekalkan bentuk badan. Okay, kamu tengok bentuk rangka itu akan memberikan bentuk badan. Okay, dan akhirnya rangka ini dalam juga berfungsi sebagai asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian-bahagian badan. Nanti anda akan lihat kaitan antara rangka ini dengan otot dalam topik yang seterusnya. Yang keduanya adalah rangka luar ya. Rangka luar ialah sokongan bagi invertebrata. Okay, invertebrata maksudnya haiwan tanpa tulang belakang. Okay, contohnya tengok pada gambar yang cikgu beri tu. Okay, contohnya serangga ya. Kebanyakan serangga ialah invertebrata ya. Kumbang dekat sini pun invertebrata. Grasshopper itu pun invertebrata ya. So invertebrata ni kebanyakannya serangga lah. Kebanyakannya adalah serangga. Okey, rangka luar ini terdiri daripada lapisan keras kitin. Fokus dekat sini, lapisan keras kitin, iaitu lapisan yang berlilin dan dia bentuknya seperti cengkerang ya, bentuknya seperti cengkerang. Cuba tengok lipas kat rumah kamu. Kalau ada lipas lah, tengok bahagian atas dia tu, dia macam ada satu lapisan yang berlilin tu kan. Kita nampak dia macam berkilat-kilat tu, itu kita panggil kitin lapisan kitin. Okay, contohnya siput babi itu dia ada cengkerang, jelas kita nampak cengkerang dia tu, itu pun kita panggil rangka luar. Okay, fungsi rangka luar sama juga dia untuk menyokong berat badan, untuk memberikan bentuk badan dan juga sebagai perlindungan kepada organ dalaman bagi haiwan. Okay, yang ketiga adalah rangka hidrostatik. Okay, rangka hidrostatik ialah satu jenis sokongan bagi invertebrata yang berbadan lembut.
Okay, apa contoh invertebrata badan lembut? Contohnya cacing kan. Ulat, gambar ni apa? Ulat beluncas, ulat lah, cacing, ulat ataupun pacat, lintah, itu semua haiwan yang tidak mempunyai tulang. Okey, tidak mempunyai tulang. Okay, rangka hidrostatik ni sebenarnya terdiri daripada dinding bahagian luar yang berotot dan di dalamnya diisi dengan bendali. So fungsi bendali ini adalah untuk mengenakan tekanan pada dinding otot badan tersebut ke arah semua arah dan menyebabkan badan haiwan itu menjadi kelihatan seperti tegar. Okay, dia jadi lembut dan tegar. Okay. Rangka hidrostatik ni fungsi dia adalah untuk mengawal dan mengekalkan bentuk badan haiwan tersebut dan berperanan dalam pergerakan haiwan. Okay, contohnya dalam cacing, dia punya hidrostatik bendali dalam badan dia sangat penting supaya dia dapat bergerak. Okay, kita boleh lihat untuk topik seterusnya nantilah. Okay, cuba lihat pada gambar yang diberikan di sebelah kiri ini. Anda pernah tengok proses ni? Okay, ini adalah proses ekdisis. Apa itu ekdisis? Ekdisis ini keadaan di mana haiwan berangka luar. Okay, haiwan berangka luar akan menanggalkan kulit luar dia berulang-ulang kali sehingga dia mencapai dewasa. Okay, that's why kalau kita tengok pertumbuhan bagi haiwan berangka luar ini adalah secara berperingkat. Kenapa dia perlu buang kulit luar? Ini kerana kulit luar dia itu ataupun rangka luar dia itu tadi terdiri daripada kitin yang bersifat keras kan. So kitin itu dia tidak boleh tak boleh mengembang. Okay, dia tidak boleh mengembang. Jadi dia terpaksa buang dulu baru dia dapat membesar. Jadi setiap kali dia membuang, dia akan mencapai satu saiz yang baru. Okay, bila dia buang lagi, dia akan mencapai saiz yang baru. So ini berlaku secara berulang-ulang kali sehingga dia mencapai dewasa. Okay. Semasa proses ekdisis tu apa berlaku? Apa yang berlaku? Rangka luar yang baru dan lembut akan terbentuk di bawah rangka luar yang lama. So nanti dia akan buang yang lama dan tinggallah yang baru di bahagian dalam dan saiznya lebih besar daripada sebelumnya. Okay, graf lengkungan pada haiwan. Okay, pertumbuhan pada haiwan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Jadi bila kita lukis graf, kita ada paksi X dan paksi Y, betul? Okay, so untuk paksi X kita letakkan unit masa, manakala untuk paksi Y kita letakkan unit pertumbuhan. So graf ini kita namakan sebagai graf lekung pertumbuhan. Okay, untuk paksi Y tadi, unit pertumbuhan kita boleh sukat tinggi. Okay, boleh juga sukat isi padu ataupun bagi tumbuh-tumbuhan kita letakkan jisim segar dan juga jisim kering. Okay, dan lekung pertumbuhan yang terbentuk ini akan menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan juga kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Seterusnya kita akan lihat lekung pertumbuhan bagi haiwan berangka luar. Okay, sebenarnya kita akan lihat juga lekung pertumbuhan bagi manusia dan juga haiwan berangka dalam, tetapi itu pada topik 6.2. Okay, hari ini kita hanya akan fokus pada haiwan berangka luar sahaja kerana haiwan berangka luar ni dia special kan. Tadi sebelum ni kita dah terangkan tentang ekdisis yang mana haiwan ini yang berangka luar ni dia akan membesar apabila dia menanggalkan kulit dia. Okay, jadi bila anda lihat pada graf dia ni, okay, grafnya dia ada bentuk tangga, betul? Okay, kenapa dia bentuk tangga? Sebab setiap kali dia bersalin kulit, dia akan naik satu stage. Maksudnya dia akan berubah saiz yang baru. Okay, dan dia salin kulit lagi, dia akan berubah saiz yang baru sehingga dia membesar tahap yang sepatutnya lah. Okay, alright. Jadi kalau kamu tengok pada graf dia ini, dia ada dua keadaan. Satu dalam keadaan menegak ya, graf itu menegak. Kenapa menegak? Kerana ini menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Okay, manakala yang mendatar itu menunjukkan pertumbuhannya sifar. Okay, kenapa sifar? Kerana pada waktu ini haiwan itu sedang menukar rangka yang baru. Okay, yang mana rangka yang lembut akan dibina di bawah rangka yang lama. Okay, fasa ini kita sebut sebagai instar. Seterusnya kita lihat fungsi rangka dalam bahagian haiwan. Okay, untuk fungsi rangka dalam bahagian haiwan saya bagikan kepada 3, iaitu pertamanya vertebrata darat, yang keduanya vertebrata akuatik iaitu yang tinggal dalam air, dan yang ketiganya ialah burung. Ketiga-tiganya kalau anda lihat dia ada punyai ciri-ciri yang berbeza-beza, masing-masing ada ciri yang special masing-masing. Okay, kenapa berbeza-beza? Kenapa tak sama? Okay, sebabnya kita lihat dia pada habitat dia. Okay, kita lihat pada dia punya tempat tinggal dia. Even kalau kamu tengok untuk ikan yang berada di
lautan dan juga ikan yang tinggal di air tawar pun bentuk tulangnya tidak sama. Okey, jadi kenapa dia berbeza? Ia bergantung kepada habitat dia, keadaan di sekeliling dia. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, kita lihat pada slide yang seterusnya. Kita lihat fungsi rangka bagi haiwan darat. Okay, jika kita lihat kebanyakan haiwan vertebrata darat ini saiznya lebih besar lah. Okay, saiznya lebih besar daripada haiwan yang tinggal dalam air, ataupun haiwan yang boleh terbang. So haiwan yang vertebrata darat ni kebanyakannya besar saiznya. Okay, jadi dia memerlukan rangka yang lebih besar, rangka yang lebih kuat dan juga tegar. Okay, kalau anda perhatikan dia punya rangka, tengok pada haiwan lembu di sini. Okey, dia terdiri daripada dua lengkungan utama iaitu bahagian atas ni yang menyokong bahagian depan. Okey, yang menyokong bahagian depan, bahagian atas ni adalah lengkungan pectoral. Manakala yang menyokong di bahagian belakang, bahagian punggung ni adalah lengkungan pelvis. Sama juga dengan manusia kita ada lengkungan pectoral pada bahu kita yang mana berfungsi untuk menyokong berat badan bahagian atas bahu lah, iaitu berat kepala kita. Kepala kita pun dah besar kan, dengan tengkoraknya lagi, dengan otaknya lagi, so berat, sangat berat. So that's why kalau kita tengok lengkungan pectoral pada bahu kita pun besar kan. Okay, kemudian kita ada yang kedua, lengkungan pelvis. Pada manusia, lengkungan pelvis ni adalah pada bahagian punggung. So fungsi lengkungan pelvis ni adalah untuk menyokong berat badan di bahagian atas. Jadi segala organ-organ dan otot yang berada di bahagian atas itu disokong oleh lengkungan pelvis lah. Ini termasuklah paru-paru kamu, berat perut kamu, berat makanan yang kamu makan, berat usus. Semua organ bahagian atas itu disokong oleh lengkungan pelvis. That's why kalau tengok pada haiwan darat, kebanyakannya lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis dia sangat besar saiznya lebih besar. Selain pada tu, ada yang kelebihan pada vertebrata darat ni, iaitu dia mempunyai tulang belakang yang melengkung. Bahagian tulang belakang ni dia tak straight, tapi dia lebih melengkung. Dari segi fiziknya dia lebih kuat. Apabila melengkung dia lebih kuat. Dia boleh menampung daya graviti yang tinggi lah, boleh menampung daya graviti yang kuat, yang bertindak pada haiwan tersebut. Seterusnya kita tengok pada haiwan akuatik. Specialnya pada haiwan akuatik, rangka dalam dia lebih kecil, betul tak? Lebih kecil daripada badan dia. Tengok tulang ikan, kamu boleh gigit-gigit, boleh makan tulang ikan tu kan. Sebabnya tulangnya sangat kecil. Walaupun badan dia besar, tapi tulang dia kecil. Tengok bahagian depan ni tulang pectoral ikan paus. Ikan paus ni punya pectoral ni kecil. Pelvic dia lagi kecil ni yang saya tunjukkan ini adalah pelvic. Tulang pelviknya sangat kecil. Tapi walaupun tulang dia kecil, tapi dia boleh menampung berat badan dia yang besar. Kenapa? Ini kerana dia ada kelebihan sebab dia tinggal di dalam air, di mana air itu dia ada daya apungan dia ada daya apungan air, yang mana tekanan air itu akan menolak haiwan itu supaya tidak tenggelam di dalam laut. Tidak tenggelam di laut, tidak akan tenggelam di dasar lah. Tidak akan tenggelam di dasar. Itu kelebihan yang ada pada haiwan yang tinggal dalam air termasuklah haiwan air tawar ataupun air masin. Seterusnya kita lihat pada burung. Apa special pada burung? Apa kelebihan rangka pada burung? Burung dia punya rangka ni ada kelebihan yang berfungsi untuk dia terbang lah. Adaptasi untuk dia terbang. Yang pertama, mempunyai tulang sternum ataupun tulang dada. Ini bahagian tulang sternum ni iaitu tulang dada dia pipih. Pipih ni maksudnya nipis lah, nipis macam tu dan luas. So dia dari segi fiziknya dia mengurangkan rintangan angin lah, untuk memudahkan dia terbang. Bentuk yang sama ditiru pada kapal terbang kan. Yang kedua, burung mempunyai saiz tengkorak yang lebih kecil berbanding dengan haiwan yang lain. Otak dia kecil je, otak macam tu. Sebab tu ada orang sebut otak seperti burung kan. Maksudnya otaknya kecil sangat, tak boleh nak fikir. Kenapa otak kecil sangat? Supaya badan dia tak berat, supaya dia dapat terbang dengan baik. Yang ketiga, ini special pada burung. Dia mempunyai tulang yang berongga. Bila berongga, tulang tu menjadi lebih ringan lah. Tulang manusia pun berongga tau. Tulang manusia pun berongga, tapi rongga pada tulang burung ni lebih besar. Rongga pada tulang burung ni lebih besar supaya tulang dia tu ringan, membolehkan dia terbang dengan baik. So itu saja untuk topik 6.1. Saya harap anda boleh faham dengan baik apa yang saya cuba terangkan hari ini. Jadi
Berbalik kepada kuis yang saya tanya tadi, anda dah ada jawapannya. Okay, apakah haiwan yang bertulang satu? So tengok jawapan dekat sini. So itu adalah sotong. Sotong tulangnya satu saja. Tapi cuba fikirkan, sotong tulangnya satu saja. Tapi macam mana dia boleh berenang elok je dalam laut tu? Kenapa tak tenggelam? Satu tulang je, tapi kenapa tak tenggelam? So cuba kaitkan balik dengan fungsi rangka dalam bagi haiwan akuatik. Anda akan jumpa jawapannya. Jumpa lagi untuk siri yang kedua, topik 6.2. Itu saja. Terima kasih.